Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. Nama aku Muhammad Hafizi. Okay, first of all aku nak ucapkan pada korang thank you so much for those yang dah support aku punya channel, and for those yang first time view aku punya video, aku harap korang boleh support aku dengan klik button like dan subscribe. Okay, hari ini guys aku nak ceritakan sedikit macam mana cara kita nak baca quarter result satu saham dengan menggunakan website Kuala Lumpur Stock Exchange Screener. Okey, dekat bahagian Google ni korang boleh Google KL, KLSE Screener kat sini, and korang boleh klik bahagian yang paling atas ni. Alright guys. Okey. Okey. Kat sini korang boleh tengok ni dia punya main display dekat sini lah. Sini korang boleh baca apa yang tertulis dekat sini. Okey, dekat sini korang boleh lihat. Kat sini ada tulis stock screener. Di sini korang, kalau kita nak buat screening nanti kita gunakanlah dia punya feature yang dibagi kat sini. So hari ni aku nak highlightkan macam mana kita nak baca quarter result je. So dekat bahagian atas ni, dekat taskbar yang atas ni korang boleh lihat sini screener. So market hari ni, apa yang berlaku pada market hari ini. So hari ini market bursa kita ada berlaku sedikit kenaikan lah. Bukan setakat bursa je, indeks serantau pun ada yang menghijau, ada yang kemerahan dan sebagainya. Okay, so back to our topic, macam mana kita nak baca quarter result satu company itu. Okay, dekat bahagian atas ni korang boleh klik bahagian financial. Bahagian financial guys, okay. Bila korang klik sini, sini korang boleh lihat prestasi latest quarter result semua company yang listed dekat bursa. Korang boleh lihat dekat sini ya. Korang tengok nama-nama yang glamour ni, Top Glove, Eco World, yang buat properties. Apa lagi nama-nama yang korang pernah dengar dekat sini. Kita scroll dekat bawah ya, tengok contoh-contoh company yang listed dekat bursa ni. Kamda pun ada, Berjaya Corporation, apa lagi kat sini, K&M. Okey, Eco Waste pun glamour, biasa nama kita biasa dengar lah. Okey, dan sebagainya, Serba Dynamic dan sebagainya. Okey, so highlight aku hari ni aku nak sharekan dengan korang macam mana kita nak baca quarter result that company. Okey, kita ambil contoh yang paling atas lah, paling latest. So announcement dia buat announcement semalam. So kita klik dekat sini lah, counter Top Glove. Okey, bila korang dah klik dekat sini, sini korang boleh lihat main display ni. Nama company, ini dia punya kod lah, kod dekat bursa 7113. Dekat sini korang boleh lihat lah apa yang berlaku pada market hari ini. Sini lah korang boleh lihat dia punya details, everything lah. Okey, hari ini Top Glove ditutup pada harga 70 sen setengah. So kita boleh scroll lagi dekat main page ni, korang boleh lihat macam-macam lah information yang korang boleh baca. Sebagai contoh, harga tertinggi dia, return on equity, dividend yield, market cap, share dan sebagainya. Okey, hari ni aku nak share part mengenai quarter result. Okey, kalau korang lihat dekat bahagian portion ni, korang boleh lihat color yang biru ni dan color yang hijau. Yang biru ni bermaksud revenue. Revenue ni bermaksud hasil jualan satu company tersebut lah. Sini korang boleh lihat Top Glove ni, dia punya jualan memang padu lah. 4.8 bilion, 5.4 bilion dan seterusnya. Especially masa COVID melanda seluruh dunia tentu. Last 2 years. And yang hijau ni is net profit, which is keuntungan bersih tu company tersebut lah. So korang boleh lihat sini, Top Glove memang padu lah, memang untung bersih lah masa COVID tu. Sebab for sure permintaan memang tinggi lah, especially bahagian getah ni. So malangnya in every quarter dia punya keuntungan bersih semakin berkurang every quarter. Dan yang paling latest sekali,
Korang boleh lihat sini, dia punya hasil jualan tu semakin menurun. Last sekali 990 juta. And korang boleh lihat sini, kerugian lah. Kerugian yang agak besar. Korang boleh lihat sini, merah ni. Okay, korang lihat selama ni, tu punya performance. Every quarter, memang padu guys. Memang padu. Hijau memanjang, hijau. And company ni pun, dia keep on bagi dividen yang bagus untuk dia punya shareholders. So, korang boleh lihat sini, berlaku sedikit kerugian lah. Tapi bagi aku agak besar lah kerugian ni 52 juta. So, this is normal lah dalam perniagaan. Stock market ni is all about business. So, dalam business for sure macam biasalah. Ada untung, ada rugi. Tak kisahlah company kecil, company besar normal. Benda yang itu senario yang biasa kita lihat lah. Okay guys, kita back to this financial punya button. Kita klik balik. Okay, kita tengok contoh company lain lah. Contoh company lain yang dah announce. Okay, contoh kita EcoWorld. EcoWorld ni, okay, EcoWorld Development Group Berhad. Alright, okay, dekat sini kita boleh klik bahagian summary. Okay, kita tengok EcoWorld ni buat apa sebenarnya. EcoWorld Development Group Berhad is a Malaysia-based investment holding company engaged in properties. Korang boleh lihat sini lah. Dia bahagian properties lah. So, the company project include Eco Sky dan sebagainya sini. Okay, sini korang boleh buat, korang sendiri boleh buat revision nantilah. Korang boleh baca ke sini. Tapi kat sini dia punya page, dia punya website. So, jom kita lihat prestasi kewangan latest QR this company. Okay, dia dah announce yang latest 1599, which is last week. So, di sini korang melihat dia punya hasil jualan yang paling latest 444 juta and dia punya net profit is 46.4. So, for me, memang cantik lah. Memang menghijau. So, korang lihat sini. EcoWorld punya performance in term of quarter memang cantik. Menghijau. So, kita nak company yang macam ni guys. Sebab konsep asas pelaburan is kita kena melabur di tempat yang konsisten membuat keuntungan. For sure, tak ada siapa yang nak melabur di tempat yang all the time rugi kan. Tapi malangnya, bila you dah tak ada ilmu, so you akan main hantam saja masuk konten yang you rasakan cantik di mata you. Tapi you tak ada buat, tapi you kenalah rajin buat study case untuk counter yang you nak masuk. Macam ni, korang boleh lihat fundamental company ni. For me, cantik lah. Satu lagi, kalau korang nak pilih company sebagai contoh, kita tengok sini, dividen dia. So, EcoWorld, korang boleh lihat, company ni pun bagi dividen yang agak bagus. Walaupun tak konsisten, tapi agak dia punya last bagi dividen, last year pun dia ada bagi dividen. So, for me, okay lah. Okay, kita balik dekat button financial ni. Kita tengok contoh counter lain lah. So, kita tengok lagi contoh counter apa lagi. Kita tengok sini. Okay, sekejap kita scroll bawah lah. Scroll bawah. Contohnya revenue. Revenue Group Berhad. Okay, nombor kod 0200. Okay, korang boleh lihat sini, dia dekat bahagian digital service which is sektor teknologi guys. Okay, klik bahagian summary. Okay, kita tengok apa sebenarnya company ni buat. Revenue Group Berhad is a Malaysia-based investment holding company. Okay, provision computers. Okay, virtual payment. So, company ni dia terlibat dalam virtual payment which is online payment lah. So, dia memang berada dalam sektor teknologi. Okay, kita tengok sini dia punya QR yang paling latest. Okay, the latest one is, so dia dah announce 30 bulan 8 tu, bulan lepas. So, dia punya revenue is 28.5 millions and dia punya keuntungan bersih
pun okey juga walaupun ada sedikit berkurangan dah compare to last quarter result. So benda ni korang boleh masukkan sekali dalam korang punya study case lah. Sebab company yang bagus mesti mempunyai quarter result yang improving ataupun dia punya keuntungan besar itu sustain, boleh sustain. Seboleh-bolehnya korang elakkanlah melabur dalam syarikat-syarikat yang quarter resultnya memang tak berapa cantik ataupun dalam kata lain kerugian. Okay. Jom kita lihat contoh yang terakhir sekali kat sini. Aku nak bagi kat korang. Aku bagi just randomness ni lah supaya senang nanti kita nak buat kajian dan sebagainya. Okey, sebagai contoh. Okey, kita scroll dekat bahagian bawah lagi. Contohnya. Okey, kita tengok sini. Nak bagi contoh yang mana? Okey, jap. Berjaya Corporation. Okey, kita klik sini. Berjaya Corporation, harga closing ditutup 24 sen. So, jom kita lihat dia punya quarter result yang paling latest. So, dia dah announce yang paling latest 30 hari bulan 8. Korang boleh lihat sini. Dia punya revenue, hasil jualan. Korang tengok sini, 2.3 billion. So, memang padu guys. Company ni memang betul-betul buat duit lah. And korang boleh lihat dia punya net profit sini. Dari negatif 35 juta rugi, dia jump terus 48.6 juta untung guys. Korang boleh lihat sini, 35 juta kerugian last quarter, and then dia terus jump pergi ke 48.63 millions, which is profit. So as an investor, this is boleh dijadikan juga korang punya benchmark lah. So sebagai contoh, satu company tu bila satu quarter tu dia kerugian, and suddenly dia next quarter dia ada buat announcement, and the announcement is company ni buat keuntungan. So bila company dah announce QR yang untung, for sure investor memang akan tertarik sebab company ni memang betul-betul buat duit. So bila company buat duit, bermaksud company ni akan berkemungkinan memberikan pulangan dividen pada investor dia. So this is a good sign of company. For sure korang kena buat kajian secara menyeluruh sebelum kalau korang berminat dengan counter ni. Okey, kita bagi satu lagi contoh lah. Contoh yang aku nak beri. Okey, sebagai contoh satu lagi last one lah. UWC. Okey, UWC. Okey, dia punya sektor is semiconductor, which is technology. So kita klik kat sini lah. UWC Berhad is a Malaysia-based holding company of UWC Capital. Sekejap lah, kita balik ni. Okey. Precision. Okey. Okey, dia more to semiconductor lah. Okey, kita tengok dia punya earnings lah. So latest announcement, okey, dia dah announce bulan 9 hari tu, bulan 9. So korang boleh lihat kat sini dia punya performance business, dia punya hasil jualan 103 juta, memang padu lah. And keep on increasing. Korang boleh lihat sini, daripada 75 juta, 79 juta, 87 juta, and last kali 103.1 million. So memang padu lah hasil jualan ni. And korang boleh lihat dia punya keuntungan besar, net profit every quarter memang padu guys. Menghijau, memang sedap mata memandang hijau. Okey, cuba kita lihat previous quarter. See, tak ada satu punya merah, memang padu. So kita lihat berapa harga syarikat ni. Harga semasa RM4.10. So guys, memang mahal lah kaunter-kaunter kayangan. Tapi memang dia punya hasil jualan bisnes memang padu lah. Net profit memang padu. Sekejap, kita boleh buka charting sekejap. Kita boleh lihat sini.
Orang lihat cantik. Okey, kat sini sekejap kita. Memang padu. Okey. So kita back to financial tadi, kita lihat di sini tu belum lah. Dari segi charting lah, kita boleh tengok charting sekejap. Company yang kita dah sebut tadi, korang boleh lihat kat sini lah. Selling pressure tinggi. Masih heavy downtrend. Tengok top of high RM8. Memang major downtrend sebab COVID pun dah sekarang dah jadi endemik kan. So memang company-company yang related dengan healthcare memang semua terkesan guys. So contoh bagi contoh pula. Korang tengok sini. Company yang viral masa COVID hari tu memang terjun. So memang kena hati-hati lah siapa yang dah pegang, especially siapa yang nak beli dekat pucuk tu, memang kena hati-hati. So back to financial balik, okey lah. Dekat sini nanti kalau korang free, korang boleh buat kajian sendirilah. Seperti yang aku informkan tadi, simple je. Kalau korang nak invest, make sure mindset korang satu je. Cari company yang mempunyai quarter result yang bagus, which is fundamental yang bagus. Cari company yang betul-betul buat duit guys. Bukan company yang naik more to speculation dan sebagainya. Sebab bila company tersebut naik, macam mana cakap lah, bila dia naik sebab speculation, lepas tu dia akan buat kau flashing punya. So the best way is cari company yang ada FA yang bagus, which is quarter yang menghijau. Okay guys, that's all my sharing for today. If korang rasakan aku punya sharing ni bagus, aku harap korang boleh support aku dengan klik button like, and jangan lupa leave your comment below, and last sekali jangan lupa subscribe. Okay, see you in next video, and thank you so much for watching, and happy investing guys. Thank you so much. Bye bye.